muka surat sebelah. Muka surat sebelah dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Yubayyin lana. Nun tu atas nun tak ada tanda mati, masuk terus dalam lam kerana bertemu lang atau ra, idgham bila gunna. Tak boleh baca yubayyin, yubayyin. Inna nun bertasydid wajib guna dengan sekadar dua rakaat. Wa inna dengan juga wajib guna. Insya atas nun tak ada tanda mati dengung. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul ardh. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه atahnu ada tasdid wajib gunah dengung. Innaha juga wajib gunah. Baqaratul la, ini idgham bila gunah, tanwin atau nun mati bertemu lam atau ra masuk dalam rumah lam atau ra tu. Dalulun tu 99 bertemu dengan tak dengung. Kalau 69 jangan dengung. Musallamatul la, idgham bila gunah lagi ya. Okey. Wa idza qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Qataltum nafsan, baik dua di atas saya ingat sebelah dengung.
mukhrijum ma 99 dengung juga kuntum atas nun tak ada tanda mati dengung taktumu faqulna udribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Au asyaddu qaswatan wa baik dua di atas tu saya ingat sebelah dengar wa inna nun bertasydid wajib barunah dengar minhul anhar ni tak dengar atas nun ada tanda mati anhar juga ada tanda mati jangan dengar wa inna wajib barunah dengar minha jangan dengung atas nun ada tanda mati minhu juga jangan dengung ada atas nun ada tanda mati wa inna minha pertama tu dengung wajib barunah yang kedua atas nun ada tanda mati jangan dengung min khasyatillah atas nun ada tanda mati jangan dengung wa mallahu bighafilin amma bagi dua di bawah tu sama jangan dengar amma min bertasydid wajib barunah dengar afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون
ayyuminu. Atas nun tak ada tanda mati dengung. Fariqum minhum. Baik dua di depan 99 dengung. Minhum atas nun ada tanda mati jangan dengung. Summa wajib barunah dengung. Mim bertasydid. Mimba asal nun tu jetak langit, tapi oleh kerana nun bertemu ngebak dia jadi iklab, tukarkan kepada mim, tutup mulut bersama dengung iklab. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Qalu amanna. Nun bertasydid dengung wajib barunah. Ila ba'dhin qalu, baik dua di bawah tu sangat sebelah dengung. Inda rabbikum atas nun tak ada tanda mati dengung juga. Afala ta'qilun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, yakni golongan Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, berdoalah kepada kami akan Tuhan engkau, beri penjelasan kepada kami apakah dia lembu itu sebenarnya, kerana sesungguhnya lembu banyak serupa ke atas kami, kesamaran, dan sesungguhnya kami insya-Allah sudah pasti mendapat petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul ard wala tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Dia yakni Musa berkata sesungguhnya ia yakni Allah berfirman, sesungguhnya ia seekor lembu yang tidak tunduk. Tunduk apa? Untuk membajak bumi dan tidak menyirami air. Dulu lembu pakai bajak dengan lembu kan? Cimbuh panggil ke benda. Dan juga dulu juga dia nak siram air, dia lembu pusing putaran, jadi tu biar air dok gitu. La syiyata fiha, tidak ada warna bertapung padanya. Sebut kuning sungguh. Qalul ana ji'ta bil haq, mereka berkata sekarang engkau bawa datang dengan kebenaran. Fadhabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alu, hampir-hampir mereka tidak melakukan. Tanya banyak tu pasal malah buat, tapi buat juga.
wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu jiwa, lalu kamu bergaduh, berbalah padanya. Berbalah, orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh orang ni. Allah mengeluarkan apa yang selama kini kamu sembunyikan. Ada satu pihak hak tahu sebenarnya tukang bunuh, sembunyi. Atau setengah hak anak dara tu awak tak tahu je, dia balah 2-3 orang. 2-3 puak. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami berfirman, tepuklah. Hak kata tepuk amda, tepuk lembu tadi, dengan sebahagiannya. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan orang mati. Wa yurikum ayatihi, dan dia memperlihatkan pada kamu tanda-tandanya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal, yakni berfikir. Lepas tahu siapa pembunuh, tak mau pakar. Itu degil tu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati-hati kamu menjadi keras daripada selepas itu, selepas Tuhan tunjuk pukul, umpama kata ambil tangan si mati, setuh ke lembu, hak tadi, hak sembelih tadi, hiduplah mayat, royak hak tukang bunuh dia, tapi tak mau pakar. Kemudian hati-hati kamu, yakni Bani Israel, menjadi keras dari selepas itu, maka ia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan sesungguhnya daripada batu itu sudah pasti terpancuk darinya sungai-sungai. Sungai-sungai kita ni daripada bukit tu bi atas asal, terpancuk darinya sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan ada daripadanya, daripada batu itu sudah pasti dia pecah, terbelah, lalu keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada sesungguhnya daripadanya, daripada batu itu sudah pasti gugur kerana takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu terlampau ingin sangat, kalau bahasa kita tomok sangat, untuk mereka itu beriman kepada kamu? Ni ayat ni tuju kepada orang Islam. Orang panggil nak sangat ni apa kemudian? Teringin sangat, tomok sangat kamu supaya mereka itu beriman kepada kamu. Sedang sesungguhnya sepuak dari kalangan mereka, yakni Yahudi, mereka mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunah, kemudian mereka ubah suai, makna sebenar dia tak pakai, dia ubah daripada selepas mana mereka berakal faham. Wahum ya'lamun, mereka sedang mereka tahu, dia ubah tu mereka tahu, sebab tak boleh ikut kebenaran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Kami beriman. Go. Wa idza qala ba'duhum ila ba'din,
qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apabila mereka bersendirian, sebahagian mereka bersebahagian yang lain, maknanya jumpa popok dia, mereka berkata, apakah kamu bercakap terhadap mereka itu orang-orang Islam dengan apa yang Allah telah buka ke atas kamu? Maksud dengan apa yang mu tu ada agama dah ikut apa Nabi Muhammad. Gitu lah. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, untuk mereka berhujah kepada kamu. Dia guna ayat tu nak berhujah. Dah kita ada Taurat dah kan, Nabi Musa turun dah, apa nak ikut umur Nabi Muhammad pula di sisi Tuhan kamu. Dia nak berhujah tu, nak elok. Afala ta'qilun, apakah kamu berfikir, berakal? Kadang-kadang orang tak boleh ikut ni, dia reti macam puak pang. Reti sangat. Rahmatan lil alamin, alih ke Islam dak rahmat sekarang. Tu kata bengang sungguh puak-puak ni. Wallahu a'lam. Kita masih dalam menceritakan rukun sembahyang. Pada malam ini far'on, satu cabangan. Apabila dia lemah, tidak berdaya dari qiyam, berdiri. Sembahyang ni rukunnya berdiri, tapi tak boleh nak berdiri. Pada solat fardu, solat sunat tak apa. Solat fardu ni wajib berdiri. Dia boleh pergi kepada duduk kerana lemah, tak berdaya. Boleh pun nak duduk. Kita orang sihat ni nak duduk macam orang lain, tak boleh sembahyang fardu. Dan pahalanya, pahala solatnya itu tidak kurang, kerana dia seorang yang diuzurkan, yakni dimaafkan. Kita tidak bermaksud dengan lemah itu, tidak berdaya itu ialah ketiadaan bolehan mendatangkan qiyam berdiri itu sahaja. Malahan takut akan sebarang kemusnahan atau kecelakaan pun dikira uzur juga. Kita sihat tapi takut musnah, atau penambahan kesakitan sakit dah bila berdiri kau sakit, atau terkena kesusahan yang lebih teruk, atau takut lemah dan pusing atau pening kepala pada hak orang yang naik kapal atau perahu ni mabuk laut. Kalau tak boleh bayang diri mau pening, boleh lah. Aku An-Nawawi berkata, yang dipilihnya oleh Imam Al-Haramain pada menetapkan tidak berdaya itu ialah bahawa terkena kepadanya dengan sebab qiyam berdiri itu oleh sebarang masyakkah, kesusahan yang menghilangkan kekhusyukan. Wallahu a'lam. Jadi dia nak wayak, nak tafsir lagi, nak faham kita. Kalau seorang peneropong, pengawas untuk orang-orang yang berperang duduk, padahal dia sedang meneropong mengawasi musuh, lalu disempat kepadanya solat itu, kalau dia berdiri sudah tentu musuhnya melihat. Dia duduk tempat sembunyi, musuh tak tahu. Dia tukang teropong jauh tu. Kalau musuh ada, dia royak sini, jangan gerak. Tapi hak tukang teropong nak mayan diri orang tengok dah, musuh tengok.
Ketika itu dikira uzur juga. Atau orang yang berperang itu duduk pada tempat persembunyian. Kalau mereka berdiri, kalau sembahyang kena diri kan, musuh melihat mereka itu dan pentadbiran menjadi rosak, maka kepada mereka boleh bersolat secara duduk. Ni orang panggil, bukan mesti tak boleh qiyam baru tu, dalam suasana gini pun boleh duduk. Dan wajib buat semula kerana kejarangannya perang jarang-jarang. Membayang duduk-duduk, baik rumah tak ada musuh apa, mayang pulau. Aku An-Nawawi berkata, pengarang At-Tatimah berkata, pada bukan orang yang meneropong, yakni mengawas. Jika dia takut kalau dia berdiri, musuh menuju kepadanya, dia bersolat secara duduk, menjadi sah akannya di atas pendapat yang betul. Dan kalau penyerang hendak bersolat pada lekukan tanah secara duduk, maka pada sah solatnya itu ada dua kaul. Maknanya ada kata sah, ada kata dau. Wallahu a'lam. Penyerang hendak, dia jumpa lekuk-lekuk, dia pun duduk. Pada masa itu kalau dia bangun, orang nampak, menunjukkan bahawa kitab fiqh ni bukan individu, negara. Ada pemerintahan Islam ni, politik suku, agama suku, ada orang duan ni, politik suku, agama suku lah ni Cina ambil, kita tak mengundi. Tetapi menjadi makruh duduk iqa' pada duduk ini, duduk dan sembahyang makruh. Dan pada kesemua duduk-duduk solat, duduk iqa' guna kita payah nak terjemah, kita guna bahasa dia. Pada yang dikehendaki dengan duduk iqa' itu ada 3 pendapat. Pasal banyak pendapat sangat. Pendapat yang paling sahihnya bahawa ianya adalah duduk di atas 2 punggung serta mencatatkan 2 pahanya dan 2 lututnya. Cikgu mak buat. Boleh tau. Duduk catok lutut, duduk atas punggung. Boleh? Ada gitu, catok lutut, catok. Ada tak jadi. Cikgu Lee ada tak? Orang putih tak hidup sela dia buat apa ni? Dia panggil cakong. Dia nak suruh gitu. Duduk gitu. Duduk gitu. Itu satu pendapat kata duduk iqa'. Dia kata dia kata tak boleh ni, ada tak boleh makruh, ada tak boleh tak sah. Tak apa, kita tengok dulu. Abu Ubaid menggabungkan kepadanya bahawa dia meletakkan 2 tangannya ke atas bumi. Cikgu Mak buat sekali lagi. Tangan letak bumi, tangan 2 belah. Nak duduk gitu ke tepi ke tepi tepi gitu. Tak mesti nebeng gitu. Gitu. Baik. Pendapat yang kedua, bahawa dia melebarkan 2 kakinya serta dia meletakkan kepadanya di atas 2 tumiknya. Tu gambar pertama tu, gambar belah kanan kali tu, dia duduk atas 2 tumik. Duduk gitu, itu duduk iqa'. Ada satu pendapat. Pendapat yang ketiga bahawa dia meletakkan 2 tangannya ke atas bumi serta dia duduk di atas hujung-hujung jari. Manusia tak dia lebar punggung.
dah ni ada belaka dah duduk macam cikgu mak pun ada. Hak no gambar kiri mula-mula tu. Hak pendapat kedua. Pendapat ketiga ni hak gambar kanan sekali. Aku An-Nawawi berkata, yang betul ialah pendapat yang pertama. Pendapat pertama macam gumak awak contoh. Ada yang duduk iqa'ah. Ada pun pendapat yang kedua, maka ia adalah suatu kesilapan. Pendapat kedua kita kata tidak boleh juga, satu kesilapan. Maka sesungguhnya telah sabit dalam Sahih Muslim bahawa duduk iqa'ah itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menafsirkannya dengan apa yang dikatakannya oleh pendapat yang kedua, serta dinaskan ke atasnya kesunatannya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada dalam kitab Al-Buiti dan Al-Imla pada duduk di antara dua sujud. Para ulama berkata, maka duduk iqa'ah itu ada dua jenis, makruh dan selain darinya tidak makruh. Maka yang makruh itu pada pendapat yang pertama. Hak kata makruh tu pada pendapat yang pertama, hak mana hak cikgu mak buat tu, dan selain darinya pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Dia setakatnya duduk iqa'ah ni bukan haram, maknanya makruh atau tidak. Cuma kita nak cara bab paling afdal duduk wan ni, kalau main duduk pada yang lebih afdal daripada cara-cara keadaan duduk itu, ada dua kaul dan dua pendapat. Salah satu dua kaul itu, dan ianya adalah kaul yang paling sahih dari kesemuanya, dia duduk secara iftirash. Iftirash tu gambar belah kanan kali duduk tayak awal, itu iftirash. Nampak tak saya duduk dia? Kau yang kedua, dia duduk secara tarabbu, bersela. Tarabbu tu ada dua cara. Sela belakang tu. Ni keadaan orang yang darurat, tak boleh bangun kita ni. Dan salah satu dua pendapat itu, dia duduk secara tawarruk. Ada kau kata kena duduk tawarruk, tayak akhir. Okey. Hak gambar mula tu belah lelaki sikit. Tu tawarruk. Yang kedua, keadaan mencatakkan lututnya yang kanan. Catak lutut yang kanan, hal keadaan duduk di atas kakinya yang kiri. Boleh buat tak gumai? Buat masa tadi duduk atas kaki kiri, boleh? Boleh. Berlaku persisihan pada duduk solat nafilah sunat pula. Ni kena bincang pula. Setakat ni dulu. Hak ni baru sembahyang wajib. Wallahu a'lam. Kita siapa dak dia? Berapa minit? Dua ni boleh. Dah nak kita nak rehat pun. Soalan dah lah nak soalan tu. Soalan luar pun tak apa. Politik semasa boleh. Hak tu dikata makruh hak tu. Tapi ketika duduk ni dibenarkan. Adakah dibenarkan solat iqa'ah ataupun tidak? Persisihan pendapat iqa'ah ni banyak jenis. Hak kata iqa'ah juga ada juga sunnah Nabi. Jadi
kena faham molek lah. Kita nak marah balah bab ni biar, jangan balah lah. Masing-masing ada hujah. Kitab fiqh luah. Dah kan orang bahasa iftirah dengan tawarruk ah. Waktu lebih baik. Tayak awal, tayak akhir. Ha. Ha? Ha, tayak akhir duduk tayak awal tak masalah. Ada. Kalau kita nak kemah lagi, sujud tu di atas 7 anggota. Ha. Bila sujud gini, kita sujud. Jari dok ngadap kiblat, jawapan dia dok sah. Ha, hak tu insya-Allah kita akan mari. Wallahu a'lam. Jangan ingat molek. Lipat jari ni ngadap kiblat ketika sujud. Ha? Sebab waktu pun khilaf, tapi sujud tangan kena tepuk, kena rapat bumi. Kalau buat gini kau macam orang paping. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bincang panjang.